الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat sambung seperti biasa kuliah kita, hadis ke-21 muka surat 43. Cara memandikan jenazah. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat lamma matat Zainab radhiyallahu anha bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطينا حقوه فقال أشعرنها إياه Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, ketika putri Nabi yang bernama Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baginda bersabda kepada kami, mandikan dia dengan angka ganjil sunat 3 kali atau 5 kali. Dan jadikan pada mandian kelima, yakni air terakhir itu, kafur atau sedikit, campurkan sedikit kapur baruh. Kapur baruh. Ni Zainab ni binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kedua Nabi. Anak kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak pertama Nabi nama Qasim. Sebab tu Nabi memakai kunyah Abul Qasim. Qasim ni mati ketika kanak-kanak. Jadi Zainab anak kedua ni macam anak sulung lah, macam anak sulung. Anak pertama meninggal. Anak Nabi yang laki semua mati kecil. Allah Ta'ala tak bagi panjang umur, semua mati kecil-kecil. Qasim Abdullah digelar At-Tahir. Qasim Abdullah Ibrahim seorang lagi. Semua mati kecil-kecil. 3 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Yang ada perempuan lah, Zainab
Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Fatimah anak bongsu Nabi. Jadi Sayyidatina Zainab ni suami dia nama apa suami Sayyidatina Zainab? Suami dia menantu Nabi nama Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' radhiyallahu anhu. Orang jarang kenal ni menantu Nabi ni. Yang orang kenal Sayyidina Ali bersuamikan kepada Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Sayyidina Osman suami kepada Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Itu orang kenal. Yang suami Zainab ni jarang orang sebut nama dia Abul As bin Rabi' radhiyallahu anhu. Di peringkat awal Islam dia tak memilih untuk masuk Islam. Maka terpisahlah hubungan pernikahan antara dia dengan Sayyidatuna Zainab. Terfasakh sebab dia tak masuk Islam. Nabi hijrah ke Madinah, dia tak hijrah, dia duduk Mekah. Dia baik. Seorang peniaga yang kaya, jujur. Cuma dia tak memilih. Allah belum buka hati dia masuk Islam. Abul As bin Rabi'. Bila berlaku perang pertama, perang Badar, dia tak maulah pergi duduk bermusuh, berperang dengan bapa mertuanya Rasulullah. Tapi Abu Jahal paksa. Abu Jahal paksa dia terpaksa pergi. Desakan daripada Abu Jahal, dia terpaksa pergi pun dia duduk ke ujung-ujung, dia tak lawan pun. Dan dia termasuk 70 orang yang ditawan, yang ditangkap, ditawan, dibawa dan diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. 70 orang antaranya dia lah, kan orang kafir 70 orang mati di perang Badar, 70 orang kena tangkap, yang selebihnya lari balik. Lari. Jadi bila dia ditangkap, isterinya, bekas isterinya Sayyidatuna Zainab datang untuk bebaskan dia. Sayyidatuna Zainab masih cintakan dia, sayang dia, tapi nak buat macam mana, dia kafir. Sayyidatuna Zainab Islam, mana boleh duduk sekali orang kafir dengan orang Islam. Terfasakh pernikahan. Bila isteri Islam, suami kafir, dalam tempoh iddah bolehlah tunggu suami. Sekiranya suami masuk Islam dalam tempoh iddah, mereka kekal suami isteri. Tapi kalau dah habis iddah, suami tak masuk Islam, terfasakh. Infasakhal aqd. Akad nikah tu terfasakh. Terbatal. Orang Badar dia kena tawan. Sayyidatina Zainab bawa satu rantai nak tolong bebaskan bekas suaminya Abul As bin Rabi'. Nak bagi dekat sahabat lah, sahabat yang tangkap tu. Minta tolonglah lepas dia. Sayyidatuna Zainab bawa main rantai. Bila Nabi tengok rantai tu, Nabi menitik air mata, meleleh air mata. Sahabat tersebut tanya Nabi, pasal apa menangis? Nabi kata, ini rantai Sayyidatuna Khadijah punya rantai. Rantai ni aku kenal, aku cam rantai ni. Rantai ni rantai isteriku, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu. Ini rantai Khadijah. Waktu anak kami kahwin, Zainab kahwin dengan Abul As, Sayyidatuna Khadijah, dia hadiahkan rantai miliknya. Dia bagi hadiah dekat putrinya, yang itu anak Nabi, Sayyidatuna Zainab. Jadi rantai ni rantai Sayyidatuna Zainab, tapi ada cerita dia. Asalnya rantai isteriku, Sayyidatuna Khadijah. Aku kalau tengok rantai ni, dia ada sentimental lah. Nabi tengok rantai, Nabi teringat Khadijah, Nabi menangis. Sahabat pun tak sampai hati lah tengok Nabi menangis. Sahabat ambil rantai tu, sahabat bebaskan Abul As bin Rabi'. Kemudian sahabat tersebut, saya tak ingat nama, boleh tengok dalam Sirah Nabawiyah. Sahabat tersebut kembalikan rantai kepada Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Dia pun balik daripada perang Badar. Setelah beberapa waktu, beberapa bulan, dia datang semula ke Madinah. Dan dia mengucap 2 kalimah syahadah memeluk Islam. Maka Nabi kahwinkan semula, nikahkan semula Abul As bin Rabi' dengan bekas isterinya, dikahwinkan semula, iaitu Sayyidatina Zainab binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cerita ni Sayyidatuna Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Baginda bersabda kepada tukang mandi. Tukang mandi ni
Dia eloknya 3 orang lah. 3 orang atau 5 orang lah, paling ramai 5 orang. Ketua yang memandikan ni nama dia Ummu Atiyah. Dia tukang mandi. Kira di kalangan muslimat ni dia ustazah lah. Di Madinah tu dia bahagian mandi mayat ni selalu orang serah dekat dia. Tu dia riwayatkan hadis, Nabi pesan dekat dia mandi 3 kali, 3 ayak. Yang pentingnya ayak mutlak. Yang jadi 3 tu ayak mutlak campur dengan ayak daun sikit, daun bidara paling bagus untuk memberi melembutkan anggota mayat ni supaya mudah sendi dia. Daun bidara, satu lagi ayak kapuk baruih supaya badan utuh, badan tu serangga jauhi. Kok mana pun keput juga, tapi fungsi kapuk baruih ni serangga tak suka. Saya pernah cerita dulu kan, waktu pengajian Tanwir Masarik, orang Arab ni kadang-kadang dia basuh lantai mozaik rumah dia guna kapuk baruih. Bau tu ya Allah menyengat, tapi tak ada semut, tak ada anai-anai. Binatang tak suka dekat kapuk baruih. Ni rumah hari Jumaat ke hari Sabtu, hari cuti ni basuh lantai. Ayam tu meleleh kot tangga-tangga tu. Bau ya Allah. Bau kloroknya, bau fatnya, bau kapuk baruih. Macam tu. Itu fungsi kapuk baruih. Daun bidara ni nak bagi badan tu lembut. Sebab badan mayat ni kan tak ada roh kerah. Setengah tempat tak ada. Daun bidara payah nak dapat. Kata kawan saya juru mandi mayat, dia kata daun rambutan, daun muatan rambutan tu pun berfungsi macam daun bidara juga. Blend dia, ambil ayak hijau dia tu. Yang pentingnya mandi ni macam mandi wajib, kena ayak mutlak. Adapun ayak daun dan ayak kapuk baruih ni sunat ditambah. Gitu. Sebenarnya orang mati daripada mula-mula mati lagi, kita dah lembut-lembutkan sendi dia. Kita buang minyak. Bila tahu mati je, check, confirm mati, buang minyak. Buang minyak dekat dia punya sendi-sendi dia. Lepas tu, tutup rahang mulut ni, jangan bagi terbuka. Ni tutup ni. Itu pejamkan matanya dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian ada orang yang ditugaskan untuk pergi report, pergi register nama kata mati pukul berapa, dapat sijil kematian. Dengan sijil tu baru ada kelayakan, keizinan untuk gali liang. Kalau tak dapat macam tu, dia kena ikut juga prosedur dia. Gitu. Baik. Jadi Nabi kata mandikan dengan angka ganjil. Ini sunat 3 kali atau 5 kali. Tak apa kali pun ganjil itu baik. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala esa, Allah suka angka ganjil. Dan jadikan pada mandian kelima air terakhir itu kafur atau campurkan sedikit kapuk baruih lah orang panggil. Apabila kamu sudah selesai memandikannya, tolong maklumkan kepadaku. Nabi kata dekat Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, setelah selesai memandikannya, kami memaklumkan kepada Nabi. Baginda pun memberikan kain sarungnya dan bersabda, kenakan kain ini pada dirinya, yakni kafanlah dengan kain ini. Nabi bagi kain Nabi lah. Orang perempuan ni ada 5 kain. Kain, lepas tu apa lagi? Kain, baju, tudung dan 2 lapisan kain kafan. Semua 5. Orang perempuan terbaiknya 5. Orang lelaki 3. Orang lelaki 3 helai kain kafan. Dan boleh juga kalau nak pakai jubah pun boleh. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memakai jubah. Dia pakai jubah putih dan dia pesan kalau ayah mati, dia nak pakai jubah tu lah. Jubah yang dia sakit tu warna putih. Cuma jasad Rasulullah ketika diuruskan, Rasulullah tidak memakai jubah, Rasulullah tidak memakai kepiah dan tak pakai imamah, serban. Kalau ada orang pakai serban, pakai kepiah, pakai jubah pun boleh. Lepas tu tambah dengan 2 helai kain kafan. Keterangan di dalam kitab fiqh disenaraikan orang-orang yang paling layak memandikan jenazah mengikut tertib keutamaan mereka. Jika jenazah lelaki, maka yang paling aula, paling layak memandikannya ialah ayahnya. Ayah bagi mandi anak. Kemudian datuknya, anak lelaki mandikan ayah, saudara lelaki.
bapa saudaranya dan sepupunya. Kemudian lelaki keluarga terdekat dengannya, kemudian lelaki yang ajnabi, kemudian isterinya, isteri boleh mandi suami kalau berkemampuan. Kemudian perempuan yang mahram dengannya. Hukum asal mandi, kalau tak boleh mandi tayamum. Kalau mandi tak boleh, tayamum tak boleh, la syai', tak kena apa lah. Kalau mandi tak boleh, tayamum pun tak boleh, nak buat apa? Tak payah buat apa. Bukan ambil debu sapu atas plastik. Ambil debu sapu atas plastik ni bukan tayamum lah. Itu bukan tayamum, tak betul itu. Mandi, tak boleh mandi, tayamum. Mandi separuh badan yang boleh mandi, separuh lagi tak boleh kena air, mandi campur tayamum. Ada mandi full mandi, satu. Kaedah kedua, mandi campur tayamum. Ada anggota yang mana terhalang air, ganti dengan tayamum. Mandi kena juga, tayamum kena juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mayat tu tak boleh mandi langsung, tayamum. Sapu debu di muka dia, sapu debu tangan sampai siku dia, niat untuk ganti keseluruhan mandi. Hak keempat tak ada. Dah balut, lepas tu sapu debu atas balutan, itu tidak tepat. Sapu atas balutan ni dalam fiqh hanya ada dalam bab jabirah. Al-bashu 'ala al-jabirah. Sapu atas balutan ini sapu apa? Sapu air atas balutan. Itu ada dalam fiqh. Sapu ayam, macam kita tangan patah, kita pakai balutan, kita sapu ayam atas balutan. Bukan sapu debu. Jadi, mayat ni kalau boleh mandi, mandikan. Katalah dia jenis penyakit, berjangkit. Kalau lagi boleh kena mandi, mandi juga. Dalam Islam, selagi boleh kena buat. Sebab Allah Ta'ala sebut, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, yakni menjunjung perintah Allah, buat apa yang Allah suruh, mastata'tum, sekadar mana yang kamu mampu. Contoh boleh mandi jarak jauh, ada mesin, ada robot ke, tak mayat tu, robot ni yang mandi. Ataupun pasang shower ni, kita monitor dengan, kita tengok melalui komputer, duk jurui dia rata. Simbah dari jauh, siram dari jauh. Guna pipe ke, guna teknologi apa ke kan. Kalau boleh, mastata'tum, sekadar mana yang kamu mampu. Tak mesti mandi dekat, tak mesti gosok, apa semua macam kita duk mandi tu. Mandi jarak jauh pun boleh. Yang penting selagi boleh mandi, kena mandi. Nabi juga bersabda tadi ayat Quran, fattaqullah mastata'tum, ayat Quran. Dalam hadis Nabawi, Nabi sebut, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh, ada amar, idza amartukum, bila aku perintahkan sesuatu kewajipan, contohnya wajib mandikan mayat, fa'tu minhu mastata'tum, buatlah selagi kamu mampu buat. Selagi mampu buat, kena buat. Mandi dekat, bahaya. Mandi jarak jauh, kalaulah boleh. Kalau boleh, kita cadangnya, kita pun tak membidangi bidang kesihatan. Selagi boleh mandi, kena mandi. Selagi mandi, boleh mandi, kena mandi. Kalau tak boleh mandi ke semua, kena mandi juga. Contohnya bahagian pusat ke atas ni tak boleh. Contoh COVID kata kan. Bahagian kepala tak boleh mandi, nanti dia keluar penyakit. Bahagian perut tak boleh mandi. Kaki boleh tak kaki? Selagi boleh jurih kaki. Mungkin kepala dia ada lendiran, ada cecair apa semua kan. Kemudian tukang mandi ni, dia boleh mandi tapi dia kena pakai pakaian ikut SOP, tutup apa semua, tutup semua, dia boleh mandi. Tak apa pakai, mandikan juga. Ala kadar. Tak mesti mandi kita gosok dengan tangan, kita boleh pakai sarung tangan. Tak mesti mandi kita pakai biasa, kita boleh pakai shoot, pakai pakaian seragam. Itu saya cakap fiqh lah. Orang yang bidang kesihatan, dia kena berbincang sekali lah kan, SOP dia. Maksudnya selagi boleh mandi, kena mandi. Tak boleh mandi jarak dekat, jarak jauh. Macam bomba siram mayat macam tu, siram dari jauh. Sebab arahan perlu dipatuhi sekadar mana mampu. Tak mampu dah, mampu jurih kaki tak apa. Katalah pakar-pakar doktor kata pesakit COVID lah, kita cakap senang cerita. Penyakit COVID ni doktor kata kalau nak mandi lutut ke kaki boleh. Kat lutut ke kaki kena buat juga.
tak mampu buat semua, tak boleh tinggal semua. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah tak gugur bila ada yang susah. Susahnya lutut ke atas, lutut ke bawah boleh, jurih lutut ke bawah. Hak selebihnya tayamum. Gitu. Ini usul fiqh ni, apa yang saya cakap ni usul fiqh. Memahami arahan tuan syariat, yakni Allah dan Rasulullah. Dalam tajuk arahan perlu dipatuhi mengikut kemampuan. Mampu jarak jauh, spray kot jauh. Ada alat ke? Cipta alat mandikan mayat jarak jauh. Siram kot jauh. Cadangan bagus. Bukan cadangan cikgu, memang begitu. Dalam kaedah menjunjung perintah Allah, tak boleh buat macam ni, kita ikhtiar cara lain. Tak boleh juga Arab dia buat bunyi mana 100%, mi'ah bimi'ah, memang tak boleh. Nak mandi kot jauh pun tak boleh. Mandi kita pakai pakaian seragam supaya tak berjangkit kepada kita pun tak boleh. Mandi jurih kaki saja pun tak boleh. Tak boleh, setitik ayam tak boleh kena. Disahkan oleh ahlul khibrah, pakar-pakar kesihatan kata COVID ni setitik ayam tak boleh kena dia. Pasal apa ni pun ada alasan lah. Kalau begitu kita pergi kepada tayamum. Boleh tak ambil debu sapu muka dia, ambil debu sapu tangan sampai siku dia? Tak boleh juga. Tak boleh juga. La syai'. Mandi tidak, mandi campur tayamum tidak, tayamum tidak. Apa itu? Tak ada apa. Bila tak ada apa ni, ada dua pendapat ulama. Satu pendapat ulama kata semayang juga, walaupun dia tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan, solat jenazah juga. Tapi ada pendapat ulama kata, bila dah tak mandi, tak tayamum, terus ke bumi. Dan gugur kewajipan solat. Kita terus tanam dia, kafan dan tanam saja. Tak perlu solat, tak perlu beli debu tayamum pun mahal tu. Kalau tayamum atas balutan pun tidak sah, apa kita buat. Tayamum ini dia mesti di muka, tangan sampai siku, bukan berbalut. Berbalut ni ada dalam fiqah. Orang panggil jabirah. Jabirah tu sapu air, bukan sapu debu. Sapu air atas balutan luka dan sebagainya. Ya, gitulah. Faham elok dah? Mandi. Ada orang mandi sebahagian, anggota yang tak boleh mandi kita tayamum. Ada orang tak mandi langsung, tayamum. Ada orang mandi tak, tayamum tak. Kebumikan terus. Dan ada pendapat kata semayang, lepas itu ke bumi. Ada pendapat kata kafan dan ke bumi terus. Tak perlu disedihkan kerana dia berstatus seperti orang mati syahid. Untung Allah pilihnya begitu. Tak payah kita semayang. Tujuan semayang nak minta, ya Allah ampuni, ya Allah ampunlah dia. Allah ampun dah. Dengan situasi macam tu dia mendapat keampunan Tuhan. Dia dipanggil syahid akhirat. Tak semayang pun tak apa dah. Tanam terus. Kita pakat cakap baguslah dia. Allah pilih dia. Allah pilih dia. Kafan kebumikan terus. Seperti orang syahid di medan perang. Allah, untunglah ya Allah. Semayang nak minta ampun, ya Allah kau sayangi dia, kau ampun dia. Tak payah, Allah sayang dia, Allah ampun dia. Gitu. Orang setengah ambil kesempatan jual debu tayamum dengan harga yang mahal, kemudian ditayamum atas balutan. Bagi saya tak tahulah. Debu bukan sapu di balutan, debu sapu di kulit muka, kulit tangan sampai siku. Gitu. Tak boleh nak tayamum juga, kebumikan terus lah. Ataupun ambil pandangan yang kata kafan, semayang, kebumikan. Mandi tak payahlah, mandi pun tak sok, tak boleh. Dah memang tak boleh kena sebarang. Kalau boleh kena setitik air, kena bagi kena setitik air. Kalau boleh 2 titik air, 2 titik air. Kalau boleh sebelah kaki, mandi sebelah kaki. 2 belah kaki, 2 belah kaki. Boleh buat sikit, buat sikit. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah tidak akan gugur kewajipan dengan sebab ada yang susah. Susah. Senang kita kena buat. Begitulah. Ini syariat kita. Baik. Jika jenazah perempuan, siapa bagi mandi jenazah perempuan? Yang terbaik perempuan dari keluarga terdekatnya. Kemudian perempuan yang ajnabi. Kemudian suami. Suami boleh mandikan isteri. Dalam pengajian Tanwir Masalik kita jumpa dah hadis Nabi bercadang, sekiranya aku mati dahulu, aku akan mandikan kamu wahai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi wafat.
Nabi kata kalau Aisyah mati, aku akan mandikan Sayyidatina Aisyah, aku akan urus dan aku yang akan memasukkan jasadnya ke dalam kubur. Disunatkan memilih tukang mandi yang amanah. Macam itulah. Dia jangan ceritalah mengaibkan mayat, tak boleh. Menutup mayat ketika mandi, jangan dedah kepada orang ramai. Mandi di tempat yang tersembunyi dalam bilik air. Tidak menceritakan perkara buruk yang dilihatnya pada diri mayat dan hanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Disunatkan juga memasang asap yang wangi, perfume lah, dari mula hingga selesai mandi. Bakhur ke, itu. Mandilah dengan air dingin kecuali jika perlu disuamkan. Dan jangan dibiarkan orang ramai masuk ke dalam bilik mandi jenazah melainkan tukang mandi dan 2 orang pembantunya sahaja. Seperti mana jasad Rasulullah SAW dimandikan oleh 3 orang sahabat dari keluarga terdekat Nabi SAW sahaja, iaitu Sayyiduna Ali, Sayyiduna Al-Abbas dan anaknya yang bernama Al-Fadl bin Abbas. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini semua kita dah cerita dah dulu dalam kitab Tanwir Al-Masalik. Tukang mandi mayat perlulah menjaga pandangan. Dia tak boleh tengok kemaluan mayat, dia tak boleh tengok aurat mayat. Kerana diharamkan ke atasnya melihat aurat si mati dan diharamkan juga menyentuh auratnya. Jika perlu disentuh kemaluan mayat kan. Jika perlu disentuh juga untuk menyempurnakan mandi itu, maka hendaklah dia menyentuhnya dengan beralaskan perca kain. Atau dibalut tangan itu dengan sarung tangan dan sebagainya. Tak disentuh, tak ditengok. Kerana orang mati ni ada perasaan malu seperti orang hidup juga. Sunat membuang sisa-sisa najis dari perut mayat. Tekan benda berat, dia panggil meruang. Orang tu panggil meruang. Apa ada cara lah, perut ni, usus-usus ni, tekan sini, dia akan keluar najis. Kemudian bila nak pastikan najis itu keluar habis, dimasukkan kapas atau tisu lah, nak tengok. Tekan-tekan nanti ada lagi kekuningan tu. Jadi kita basuh bagi habis. Yang ni orang tua-tua yang pakar, dia tahulah cara nak urut perut ni. Nak buang najis. Mewudukkan mayat. Sunat sebelum mandi ambil wuduk dulu untuk mayat. Hukum mewudukkan mayat sunat. Tapi niat tu wajib lah. Niat sahaja aku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Niat wuduk sunat. Minta maaf. Wuduk mayat wajib. Niat wudukkan mayat itu sunat. Niat wudukkan mayat sunat. Niat mandikan mayat, niat wudukkan mayat wajib. Niat mewudukkan mayat itu wajib. Dan niat memandikan mayat itu sunat. Maknanya kalau mandi mayat terlupa niat, tak apa. Pasal niat memandikan mayat sunat. Niat mewudukkan mayat wajib. Di situ ulama buat teka-teki. Apakah amalan sunat yang niatnya wajib dan apakah amalan wajib niatnya sunat. Sekali lagi soalan teka-teki. Apakah amalan sunat tetapi niatnya wajib dan apakah amalan wajib niatnya sunat? Jawab dia, mewudukkan mayat amalan sunat. Tak wuduk pun tak apa. Niat wuduk menjadi wajib. Amalan sunat niat wajib, yakni mewudukkan mayat. Kemudian amalan wajib niatnya sunat, memandikan mayat itu hukumnya wajib, fardu kifayah. Niat memandikan tu sunat. Kena pandai. Kalau orang tanya soalan, apakah amalan sunat niatnya wajib? 2 soalan. Soalan kedua, apakah amalan wajib niatnya sunat? Terus kita jawab cepat-cepat. Mewudukkan mayat itu sunat, tetapi meniatkan wuduk itu wajib. Kalau tak mau ambil wuduk, tak apa. Tapi kalau kita nak ambil wuduk, kita wajib niat. Sahaja aku wudukkan mayat ini kerana Allah. Untuk jawapan kedua, memandikan mayat itu wajib. Niat mandi jadi sunat. Terlupa niat pun tak apa.
terlupa nak niat saja aku mandikan mayat ini, mandi wajib ke Allah Ta'ala. Mandi wajib, niatnya sunat. Ambil tu orang panggil al-ghas, teka-teki fiqah. Kadang-kadang orang mengaji ni dia tanya, kita dah prepare, jawapan dah tersedia. Baik. Tukang mandi mayat perlulah menjaga pandangan kerana diharamkan ke atasnya melihat aurat si mati dan diharamkan juga menyentuh auratnya. Jika perlu disentuh juga untuk menyempurnakan mandi itu, maka hendaklah dia menyentuhnya dengan beralaskan perca kain atau dibalut tangan itu dengan sarung tangan dan sebagainya. Sunat membuang sisa-sisa najis dari perut mayat, mewudukkan mayat dan mandikan dengan angka yang ganjil 3, 5 dan lain-lain mengikut keperluannya. Untuk air mandian pula pastikan menggunakan air mutlak. Itu dululah bagi sah mandi dengan air mutlak dulu. Kemudian campurkan dengan air daun bidara, daun pandan, bagi wangi, bagi harum kan. Kemudian campurkan dengan air daun bidara. Dan mandian terakhir afdalnya dicampurkan sedikit kapur barus. Satu lagi pendek je, salat jenazah ghaib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a lin-nas an-najashiyya fil yawm alladhi mata fihi fa kharaja bihim ila al-musalla fa kabbara 4 takbirat, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan berita kematian An-Najashi pada hari kematiannya. Dia mati di Ethiopia, Afrika. Nabi duduk di Mekah, dia mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk Madinah waktu ni. Rasulullah keluar menuju musalla, tempat sembahyang mayat bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Baginda menjadi imam solat jenazah ghaib dengan para sahabat dan bertakbir sebanyak 4 kali. Ini pun kita boleh beramal. Kita boleh beramal. Sekarang ni kita nak pi sembahyang mayat, terhalang, ada halangan, susah nak pi, rentas daerah, rentas negeri, kita tak boleh nak pi, ada kesukaran, ada halangan. Kadang-kadang adik-beradik kita sendiri mati, guru kita, kawan kita, bukan senang macam dulu nak pi, kena pi minta izin, mungkin polis pun tak bagi kita pi. Maka kita boleh beramal sembahyang ghaib, sembahyang mayat ghaib, sembahyang mayat fardu kifayah, mayat ghaib, niat betul. Kalau kita tahu nama tu, kita hadirkan dalam hati kita, Fulan bin Fulan, nama dia apa, boleh buat sembahyang ghaib. Dulu ada syarat-syaratnya sembahyang ghaib ni. Sembahyang ghaib ni ada syarat dia, negeri lain-lain. Kita orang Pulau Pinang, yang mati tu orang Perak, negeri lain-lain. Kita orang Pulau Pinang, yang mati tu orang Kedah, pemerintahan lain-lain, negeri lain-lain. Untuk sekarang ini, ulama berfatwa melihat kepada tulisan-tulisan ulama yang lain. Kalau dia mahbus, dia terhalang, dia terpenjara, dia duduk dalam lokap, duduk dekat je dengan dia mayat, tapi nak keluar tak boleh, nak pergi tak boleh, terhalang, terpenjara, boleh dia buat sembahyang ghaib. Yang penting dia kena dapat maklumat yang jelas, mayat itu sudah dimandikan. Bila mayat dah mandi, bolehlah kita sembahyang ghaib. Gitu. Ulama berbincang tentang jarak, tapi kesimpulannya ulama buat kalau ada halangan, masyaqqah, tak boleh nak pi macam kita sekarang lah, PKP nak rentas negeri, tak boleh, kita boleh buat sembahyang ghaib. Boleh kita nak pahala sembahyang mayat ni, siapa sembahyang mayat dapat 1 qirat, besar 1 bukit Uhud, pahala besar tu. Kita duduk di rumah kita, tak perlu start motor, start kereta, kita sembahyang ghaib, kita dapat pahala besar bukit Uhud. Siapa yang pergi ke kubur dapat lagi 1 bukit Uhud, besarnya pahala, hak tu kita tak boleh nak dapat lah. Jadi orang-orang yang boleh pi, sanak saudara terdekat, hak mana boleh pi, kena pi sembahyang hadir lah. Hak mana tak boleh pi, boleh buat sembahyang ghaib. Jangan kita dengar orang mati, kita mencuma inna lillah al-fatihah begitulah. Orang sembahyang, kita tak sembahyang. Kita ambil tahu bila dia mandikan, bila dia disemayangkan. Mandi pun tak apa dah. Kalau kita tahu dia mayat ni dah komplit mandi dah, kita boleh dah sembahyang ghaib dekat dia. Pahala yang sangat besar. Kita boleh doa dia kot jauh. Doa kot jauh. Keterangan An-Najashi merupakan satu gelaran
kepada raja yang memerintah Habsyah, Ethiopia lah sekarang. Nama sebenarnya ialah Ashamah. Beliau termasuk dalam golongan tabi'in al-mukhadram. Istilah lah. Apa makna tabi'in al-mukhadram? Iaitu mereka yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Serupa macam Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani pun hidup sezaman dengan Nabi. Beriman dengannya dan mati dalam agama Islam. Cuma mereka tidak berpeluang untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil tabi'in mukhadram. Ada satu jenis lagi tabi'in biasa, tak panggil mukhadram, tabi'in. Tabi'in ni orang yang hidup zaman sahabat, tak sempat dengan Nabi. Yang ni mereka ada kesempatan tapi ada halangan. Uwais al-Qarani hidup sezaman dengan Nabi. Ini Ashamah atau dikenali dengan gelaran An-Najashi, hidup sezaman dengan Nabi tapi tak sempat liqa, bertemu Nabi itu tak sempat. Harus solat jenazah ghaib jika kematian itu berlaku di luar dari negeri tempat tinggal kita, sekalipun jaraknya tidak sampai 2 marhalah. Ini rentah negeri lah. Rentah negeri. Walaupun dekat, macam saya duduk Pulau Pinang, dekat saya Kota Kuala Muda, Pantai Merdeka, tak jauh. Pantai Merdeka dekat je. Tapi negeri lain, nak kena lintas titi Merdeka, nak kena jumpa polis, leceh semua ni, kita boleh buat sembahyang ghaib. Walaupun dekat dengan Sungai Petani, dekat dengan Kuala Muda, tak jauh mana, tapi nak pi tu dia negeri lain. Kalau tak ada PKP pun kita boleh buat solat ghaib. Apatah lagi dalam suasana sekarang. Dan tidak boleh solat jenazah ghaib jika kematian itu di dalam negerinya sendiri. Kalau negeri sendiri ni, maknanya mudah untuk dia pergi, dia kena pergi lah. Kalau jarak yang jauh, 85 km, walaupun satu negeri, tapi negeri itu luas, nak pergi tu 85 km, sampai panggil masafatul qasri, jarak qasar jamak, itu pun boleh buat solat ghaib, solat dari jauh. Kalau kita pergi, kita semayang hadir lah orang panggil, semayang mayat depan kita. Kalau mayat dah dikebumikan dalam tanah, kita semayang di tanah perkuburan. Itu solat hadir. Jika mayat dimandikan ala kadar kerana halangan, kemudian pada bahagian yang terhalang dari mandi pula, tidak boleh diganti tayamum. Adakah mayat telah dikira sempurna mandi dan boleh disolatkan? Okey. Mandi, hak mana boleh mandi. Kemudian anggota lain yang tak boleh mandi itu kita ambil debu, sapu muka, sapu tangan sampai siku, tayamum. Tayamum untuk seluruh anggota lain yang tak boleh kena air. Kalau tayamum pun tak boleh, tayamum pun tak boleh, tak apalah. Hak mana kita mandi, mandi dah. Takat tu je kemampuan kita. Kita hanya jurih kaki, jurih tapak kaki ya. Kat situ je yang boleh. Nak tayamum pun tak boleh. Tak boleh buka muka dia, tak boleh buka tangannya contohnya. Okey. Maka kita boleh solat sebab kita dah menunaikan kewajipan mandi. Mastata'tum ala kadar, sekadar mana yang kita mampu. Boleh jurih ibu jari dia pun tak apa. Boleh doktor kata pesakit ni boleh jurih jari kaki dia aja, ibu jari je. Okey, hak lain tak boleh. Okey, ibu jari, jurih pilah sikit. Jurih juga. Buat juga. Junjung juga perintah Allah. Ala kadar. Ala kadar tu bahasa Arab. Ala qadar. Ala atas, kadar tu sekadar mana mampu. Ala kadar. Gitu. Jadi boleh sembahyang. Berapa lama tempoh untuk solat ghaib? Banyak pendapat. Ada yang kata selagi adat kata mayat tu tak reput, kita boleh sembahyang ghaib. Dan ada pendapat kata tidak ada had waktu, kita boleh sembahyang. Jadi benda ni khilaf lah. Pendapat. Tapi banyak ulama berpendapat kalau baru-baru mati, adat kata dia masuk kubur tu tak reput lagi, kita boleh sembahyang ghaib dari jauh. Dan kalau kita boleh ziarah kubur dia, kita boleh sembahyang atas kubur dia. Gitu. Tapi syarat dia, kita nak sembahyang ni, hari dia mati tu kita balik dah. Kalau ada orang mati zaman kita kanak-kanak dulu waktu kita budak-budak kan, ada orang mati, kita belum balik, sekarang kita nak pergi sembahyang jenazah dia, tak boleh tu. Kita ahli wajib, orang panggil, kita dah balik, berakal, hari dia mati tu kita balik berakal, kita boleh sembahyang. Ada yang kata selagi dia tak apa, kita boleh sembahyang. Ada pendapat kata boleh sembahyang, tak ada had waktu. Harus solat jenazah ghaib jika, okey,
Sebelum solat ghaib dilaksanakan, pastikan terlebih dahulu mayat di sana sudah dimandikan. Itu yang paling penting, syarat dia dah mandi dah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.